Yang kedua, waham itu sendiri. Waham itu sendiri semalam telah ditafsirkan dengan tafsiran apa semalam saya sebut? Min khataratil qalbi. Min khataratil qalbi. Satu perkara yang dinyatakan oleh Syekh Said Faudah, bahawasanya setiap satu daripada ayat-ayat dalam kitab ini adalah merupakan qaidatun azimah. Setiap satu. Misalnya, la tablughul awham, qaidatun azimah fil aqidah. Wala tudrikuhul afham, qaidah. Wala yushbihuhul anam, qaidah. Di setiap satu itu adalah merupakan kaedah yang agung dalam perkara akidah. Dan sekali lagi kita ingatkan bahawasanya kaedah menjelaskan ibarat-ibarat, menghuraikan perkataan-perkataan di dalam akidah tahawiyah ini adalah dengan membahaskannya berdasarkan apa yang dihasilkan ataupun apa yang merupakan muqtadal lughah. Faham? Muqtadal lughah. Di awal kitab ini kita telah ingatkan Imam Tahawi telah berkata, hadza bayan, ini adalah penjelasan. Setiap lafaz ini adalah lafaz yang jelas, bukan mujmal, yang ditakwil-takwil oleh sebahagian syurah supaya ia sejajar dan selaras dengan aliran mereka. Maka ia bertentangan dengan kenyataan Al-Imam Al-Tahawi. Kitab ini adalah bayan, jelas. Dia bukan ijmal yang kamu nak takdir pula kataan lain demi menyelaraskan pemahamannya dengan pemahaman kamu. Maka ini adalah merupakan qaidatun azimah, la tablughul awham. Waham di sini bukanlah memberi makna zan ataupun memberi makna khilafuz zan, maratib idrak yang kita belajar tu, ilmun, zannun, syakkun, wahmun. Jadi waham di sini bukan makna itu. Waham di sini bukan makna itu. Tetapi waham di sini adalah bermakna takhayyul. Contohnya, ana la atakhayyaluhu, ana la atawahamuhu. Saya tak boleh bayang. Faham? Itu Arab kata tawahum. Saya tak dapat bayangkan dia. Itu maksud dia. Tidak sampai akan dia zat Allah oleh waham-waham manusia. Imam Syekh Said Faudah sangat ambil berat tentang ibarat ini, sebab ibarat ini telah ditafsirkan dengan tafsiran yang lain, iaitu dengan makna zat. Dengan makna apa? Dengan makna zat. Apa maksud dia?
Jadi mereka kata zat Allah Ta'ala ini tidak dapat diketahui secara zon. Maknanya dapat ketahuilah sama-sama. Dia tak boleh sampai ke tahap yakin tentang dia punya surah zat dia. Sedangkan makna yang ingin dinafikan oleh Imam Al-Tahawi ni lebih tinggi daripada tu. Sebab waham ataupun khayalan ni, apa maksud satu orang dia khayal, imaging. Dia waham ni khayal. Bukan berkhayal tu yang bahasa Melayu tu. Imaging, menggambarkan. Faham? Imaging. Jadi imaging ni ataupun takhayul ini macam mana berlaku? Contohnya, kita tengok satu objek dengan deria panca indera, hissi. Kita tengok mata contohnya. Bagaimana kita tutup? Kita tutup mata kita dan kita bayangkan dia. Itulah namanya imaging. Itulah namanya khayal. Dia cuba mengkhayalkan. Sebab khayal ni adalah satu perkara yang mana difungsikan oleh satu ruang dalam otak kita. Jadi ruang dalam otak manusia ni dia ada bahagian yang hafizah, tempat menghafal. Dia ada ruang di otak ini tempat merancang. Dia ada ruang di otak ini tempat untuk dia imaging. Mutakhayyilah dia panggil. Jadi ruang untuk menghafal, hafizah, adalah terletak di belakang. Ni belakang ni. Itu dia punya tempat storage, memori. Sekira-kira kalau orang tu dia rosak belakang ni, otak dia, maka dia akan lost. Dia akan hilang memori dia. Faham? Ada bahagian di dalam otak yang mana dia adalah tempat manusia merancang, iaitu di hadapan. Faham? Dalam Quran, perkara ini dinyatakan antara bukti kebenaran Al-Quran dari segi saintifik. Dalam surah Al-Alaq, la nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khatiyah, maka kami akan tangkap dia pada ubun-ubun dia. Faham? Rujuk kepada siapa? Abu Jahal. Yang mana nasiyah ini, dia ni kadhibah, yang mendusta, yang berdosa. Nasiyatin kadhibah khatiyah. Faham? Sebab tu bila orang dia berfikir, dia punya dahi dia berkerut. Faham? Kenapa? Dia pusatkan tumpuan dia pada sini lah. Kerut. Betul tak? Orang fikir dahi berkerut. Dahi berkerut sebab ketika berfikir, pemusatan itu adalah berfikir, maksudnya merancang. Dia merancang, maka dia akan berkerut. Dan memang kajian tentang otak manusia memang begitu. Sekaligus ia menjadi bukti kepada Al-Quran mendahului kajian. Sudah tentulah dah, Al-Quran itu kan kalam pencipta manusia. Bagi kita tak ada pelik lah. Memang sepatutnya begitu lah. Faham? Al-Quran ni kalam pencipta manusia. Sudah tentulah pencipta mengetahui segala-galanya. Okey. Dia ada lagi satu ruang yang untuk mutakhayyilah, untuk dia imaging. Ada perkara yang kita imaging, kita tengok benda tu, macam contoh orang yang kita biasa tengok, kita imaging lah otak, muka dia. Faham? Ada juga sesuatu yang kita imaging tu dengan kita qiyas, kita ikhtira'. Macam orang imaging lah, dia imaging kartun. Jadi benda daya kreatif yang ada dalam otak dia tu,
Dia telah imaging benda yang tak pernah wujud pun. Dia tak pernah tengok pun benda tu, tapi dia imaging kan. Imaging lah, dia lukis. Dia lukis apa yang dia imaging. Satu, orang dia ingat benda yang memang telah berlaku. Dia ingat benda telah berlaku, dia ingat balik. Dia panggil itu, dia panggil ingat balik. Dia memutarkan balik memori dia. Ada perkara orang yang mana dia telah apa, mengkhayalkan kisah. Macam orang buat novel. Orang yang buat novel ni, dia khayalkan kisah yang tak berlaku pun. Betul tak? Tapi ketika dia nak menyusun kisah itu, dia punya bahan-bahan yang dia perlukan adalah benda yang dah berlaku. Cuma dia kiaskan dan dia bentukkan kisah tersebut. Dia tak boleh daripada zero. Macam orang khayal kartun tu, asasnya adalah berdasarkan kias pada benda yang dia dah tengok. Dia kias, kemudian dia telah kreatifkan, ubah dalam bentuk yang dia imagingkan. Itu maksud khayal. Jadi adapun zat Allah Ta'ala tidak dapat mencapai akan dia oleh waham. Zat, kita cerita zat. Waham ni kira rendah lah, sebab benda itu adalah benda yang merupakan khayalan dalam otak. Tidak mencapai akan dia oleh waham, maksudnya kalau dalam bahasa mudahnya, tidak boleh di-imaging akan dia oleh waham-waham manusia. Sesuatu yang macam saya sebut tadi, sesuatu yang kita boleh khayalkan ni adalah sesuatu yang ada surah. Dia ada surah, dia ada bentuk. Faham? Apakah ta'alluq bagi waham? Ta'alluq bagi waham ni surah. Orang dia imaging apa? Image lah. Dah namanya imaging. Betul tak? Image. Melayu panggil image. Jadi waham ni dia adalah apa? Dia ta'alluq waham ini adalah image, surah, kaifiyat. Faham? Maka di dalam ayat ini sekaligus yang merupakan dasar utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala ini munazzahun anil jismiyah was surah wal kaifiyah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi orang akan apa? Orang akan cuba untuk imaging Tuhan itu bila dia beriktikad Tuhan itu adalah berimage, macam yang dia nampak sekeliling dia. Maka bertitik daripada iktikad itu, dia akan pergi kepada waham. Dia akan mula bayangkan. Bila dia isbatkan surah, maka dia akan melakukan bayang. Sedangkan perkataan yang selalu kita ulang-ulang, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Semua benda yang kita imagine dalam otak tentang Tuhan, semua itu adalah makhluk Allah. Mana mungkin yang kita imagine itu adalah Tuhan? Tak mungkin. Faham? Sebab yang kita imagine itu adalah makhluk Allah. Boleh ke yang kita imagine itu bukan makhluk? Mana boleh. Yang kita imagine, dia imagine lah macam mana pun. Semua benda yang dia bayangkan dalam otak itu adalah makhluk. Kalau otak dia boleh sampai untuk membayangkan sesuatu surah, maka yakinlah fallahu bi khilafi zat. Kerana zatnya terlalu sempurna sehingga boleh dia apa? Dibayangkan zatnya. Maka nukilan demi nukilan tentang larangan daripada berfikir pada zat Allah yang kita biasa dengar. Jadi kita tengok dia punya teks dia tu tentang perkara ini. Apa ayat dia? Ambil satu saja cukup. Hadis
Baihaqi Ibana Imam Baihaqi tadi. Ni. Ni riwayat mana ni? Ni dalam kitab apa ni, Syu'abil Iman. Syu'abil Iman. Imam Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Daripada Ibnu Umar. Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Ada satu lagi perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dhatillah. Tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dhatillah. Ini Imam Baihaqi bawa dalam kitab beliau Al-Asma' wa Sifat. Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah, ini daripada Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi itu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dhatillah. Ini dasar. Faham? Sebab itu ada aliran yang mana bila dia nak bahaskan tentang Allah, dia bahaskan tentang zat. Sedangkan Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan sifat dia, bukan zat dia. Apakah contoh orang yang membahaskan zat Allah? Dia membahaskan tangan, membahaskan kaki, membahaskan itu, ini semua. Maka ini kaedah yang agung daripada Al-Imam Tahawi, la tablughul aqam. Jadi dia punya mudarat dia kat mana? Apabila seseorang itu mengisbatkan surah jisim, maka dia akan mula pergi kepada waham, bayang. Bila dia ta'ammuk dalam membayangkan, maka dia akan pergi kepada benda yang lebih dahsyat. Faham? Dan agama-agama yang rosak ni, contohnya agama Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi ni antara punca sesatnya mereka ni adalah jenis golongan musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Bila dia menyamakan Allah makhluk, mula merapu. Dia mula mengkiaskan Tuhan ini sama dengan makhluk. Maka dia akan pergi kepada kesesatan yang teruk, sehingga dia akan merupakan Tuhan dengan lukisan. Faham? Semula dia imagine pakai otak dia, dia lukis pakai otak dia, tak puas hati lagi, nak bagi nampak jelas lagi, lukis apa yang dia imagine. Semua benda yang dilukis yang menggambarkan Tuhan tu hasil imagine otak. Faham? Dia datang imagine dulu, dia tak pernah tengok Tuhan. Saya sebut tadi kan, dua dasar orang imaging. Yang pertama, dia tengok, kemudian dia khayal benda yang dia tengok tu. Kalau dia tak pernah tengok benda tu, dia akan khayalkan juga, tapi dengan kias yang dia nampak ni. Dan dia cuba bayangkan benda itu lebih kurang macam yang dia nampak. Jadi dia tak pernah tengok Tuhan, tapi dia tahu bahawasanya Tuhan itu boleh buat banyak benda. Banyak benda. Maka dia pula iktikad Tuhan ini ada muka, Tuhan ini ada tangan. Itu pecahan tu. Bila dia iktikad ada rupa, ada surah, ada kaifiat, maka dia akan pergi kepada ada muka, ada tangan. Maka dia tak akan puas hati lagi. Bila dia ta'ammuk lagi, mula fikir, dia akan fikir pula macam mana kaifiat pula. Kalau dia ta'ammuk lagi, dia akan jadi sesat.
Maka ini kalau baca dalam sejarah kesesatan agama-agama, dikatakan agama, hatta agama Hindu pun adalah berasal usul daripada agama Samawi. Faham? Sebab dia ada kitab-kitab. Macam mana agama dia ada kitab pula? Veda dan seumpamanya. Dia asal usulnya maknanya agama Samawi. Seperti mana yang Cina punya agama tu, apa, Konfusi, katanya itu Nabi. Buddha-nya kata orang salih pelbagai lah. Tapi akhirnya dia akan bawa kepada merupakan ma'bud. Akhirnya, faham? Mula-mula dia merupakan dalam bentuk lukisan, akhir sekali dia merupakan dalam bentuk patung. Macam kita tengok sebahagian patung kan, diimagingkan sebagai yang banyak tangan. Sebabnya menurut kias yang dia nampak sekeliling dia, manusia ni buat kerja pakai tangan. Pakai tangan. Kemudian dia dengar pula kata Tuhan ni boleh buat banyak benda satu-satu masa. Jadi yang dia nampak sekeliling dia, kalau boleh buat banyak benda, tangan tu kena lebih. Faham? Boleh buat banyak benda. Sempatlah. Kalau tak, orang kata, orang Melayu kata tak cukup tangan. Faham? Dah buat satu benda, tak boleh buat benda lain. Dah tangan dah penuh. Macam mana? Sedangkan Tuhan itu digambarkan sebagai boleh buat banyak benda. Maka dia mula imaging pula, tangan ada 8 ke. Jadi itu dia punya malapetaka, bermula daripada melanggar larangan la tafakkaru fillah. Faham? Langgar larangan. Dalam Al-Quran pun tak suruh pun. Cuba baca Al-Quran, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya dengan satu ciptaan dia. Faham? Memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah pun kita kenal bukan hakikat sifat. Dia panggil hukum-hukum kepada sifat tu. Sebab tu dalam sifat 20 kita belajar sifat, hukum, ta'alluq. Bila dikatakan Allah mengetahui, apa maksud dia? Apa ta'alluq dia? Hakikat dengan makna mahiyah itu mustahil untuk satu orang tahu. Kalau nak mudah faham, benda tu mustahil. Roh pun manusia tak tahu. Itu mudah aja. Sebab ada orang dia nak juga. Dia kata takkanlah kita sembah sesuatu yang kita tak tahu apa dia. Dia bukan macam tu cara berfikir. Kita akan beribadah seperti yang ditaklifkan. Allah taklifkan kita beriktikad kebesaran, tidak melanggar perintah. Itu taklif. Tidak ada taklif kepada manusia untuk dia tahu tentang zat. Tak ada. Sebab kalau Allah taklifkan begitu, itu dipanggil mentaklifkan dengan benda yang mustahil. Manusia tak boleh pun. Kalau ada makhluk pun yang capaian akal manusia tak capai, belumlah. Sebenarnya benda tu boleh, tapi dia terlalu halus sehingga tak boleh nak capai. Masih ikhilaf lagi. Contohnya Maulana Tariq Jamil kata, pakar-pakar berselisih pendapat apakah ta'rif mati. Mati tu apa definisi dia, sehingga kepada 200 pendapat. Ta'rif mati ni apa? Orang Islam senang aja. Ta'rif mati adalah ibarat daripada roh berpindah, meninggalkan jasad. Mati ya. Di sisi doktor, di sisi ahli sains, mereka tidak mengiktiraf roh. Roh ni tak ada. Sebab roh ni benda yang gaib kan, tak nampak. Oleh kerana mereka ni jenis rationalism, semua benda yang nampak je baru iktiraf, tak nampak tak iktiraf. Dia kata roh tak nampak. Kena buat satu alat sehingga boleh dia nak rakam roh dulu kot. Roh tu nampak image foto dia, baru percaya roh tu wujud. Jadi setakat ni belum ada kamera boleh rakam roh. Kena buat yang begitu tinggi
dia punya resolusi dia, boleh rakam roh. Tetapi dalam khayalan-khayalan mereka membayangkan roh itu ada. Faham? Tapi itu khayalan kan, orang buat cerita hantu. Itu semua adalah khayalan kepada roh. Faham? Tetapi ahli sains ni memang mengingkari roh. Habis manusia digerakkan dengan apa? Manusia ni digerakkan dengan apa? Dia kata tak ada jawapan. Dia rasa dia cerdik sangat tu. Faham? Benda simple jadi rumit kan? Jadi roh pun Quran tak bagi. Bertanya kan, wa yasalunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbih. Jadi benda ini adalah dasar. Dia punya punca waham itu datang, sekali lagi kita sebut, adalah mengisbatkan surah. Akan membawa kepada mengisbatkan waham, mewahamkan. Kalau di ta'ammuk akan bawa kepada malapetaka dalam akidah yang sangat besar. Dan benda itu sedang berlaku di kalangan sebahagian orang yang mana dia mula membayangkan. Okey. Allahu akbar. La tablughuhul awham. Tadi hadis tadi kita ambil sebagai panduan. Kita ambil satu perkataan ulama lah. Satu perkataan ulama tentang perkara ini. Ini perkataan siapa ni? Perkataan Abu Ali Ar-Ruzabari. Rawaw dzal ba'alif raya. Ini ulama yang terpercayalah dalam bab tauhid ni. Beliau kata kullu ma sawwarahu al-awham wal afkar fallahu subhanahu bi khilafihi liqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kullu ma sawwarahu al-awham wal afkar fallahu subhanahu bi khilafihi liqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini kaedah yang agung, yang besar. Kemudian kita pergi pula kepada ibarat yang seterusnya, wala tudrikuhul afham. Wala tudrikuhul afham. Seperti biasa dibahaskan dahulu apa maksud idrak. Idrak ni maksudnya apa? Kalau buah dah masak, orang Arab panggil adrakat thamar, telah masak oleh buah. Buah yang nak masak ni antaranya digunakan perkataan adraka. Faham? Adraka. Kalau apa ni, okey. Jadi adraka ni dia punya makna dia mencapai lah. Mencapai. Bila satu orang budak dah balik, orang Arab panggil adrakas sabi. Adraka, telah mencapai hujung usia siba, dia masuk kepada usia baru, iaitu balik. Orang adraka juga. Jadi maknanya segi lurah ni, adraka ni mana bulugh wal wusul. Bulugh wal wusul. Habis. Kemudian apa maksud faham? Faham ni maksudnya apa? Jadi faham ni maksudnya adalah al-ilmu bil qalbi. Al-ilmu bil qalbi.
Kalau nak mudah faham, maksud ibarat ni, zat Allah Ta'ala tidak dapat dicapai oleh akal, fikiran. Yang tadi apa tadi? Yang tadi tu dia imagine kan, yang ni dipikir. Jadi imagine dengan fikir dua benda yang beza kan. Jadi satu orang itu dia tidak akal, bukan satu orang lah, semua makhluk tidak mencapai akan dia oleh apa? Oleh memikirkan zat Allah Ta'ala. Itu maksud la tudrikuhul afham. Sama ada hakikat zat Allah ataupun hakikat sifat Allah. Hakikat sifat Allah. Kita ulang lagi sekali, yang kita dilarang ni adalah cuba berfikir tentang hakikat. Faham tak? Hakikat satu benda dengan sifat satu benda, dua benda yang lain. Macam contoh lah, kita tengok kipas ni kan, kita yang tak belajar, kita tak tahu hakikat tu, macam mana dia berfungsi, tak tahu. Tapi walaupun kita tak tahu hakikat macam mana dia berfungsi, kita tetap boleh menikmati dia. Betul tak? Dia tak tahu pun macam mana hakikat. Tapi adakah bila dia tidak mengetahui hakikat penciptaan kipas, hakikat dalam dia tu, dia tidak boleh menikmati kipas tu? Dia boleh kan menikmati. Begitulah juga, tidaklah bermakna bila satu orang itu tidak mengetahui hakikat zat Allah, maka dia tidak boleh tahu langsung tentang Allah. Faham? Dia tidak boleh mendapat faedah daripada zat Allah. Dia dapat faedah. Dia tak boleh rasa kebesaran Allah. Boleh? Faham? Boleh rasa kebesaran. Jadi kebesaran Allah itu diperkenalkan dengan sifat dia. Faham? Kalau nak mudah faham lah. Sebenarnya tak boleh kias, tapi nak mudah faham. Bila satu orang itu dia menyanjungi satu sosok tubuh kan, sosok tubuh, menyanjungi satu sosok tubuh. Jadi kita menyanjungi dia tu bukan daripada segi zat dia. Zat dia tu dia punya tubuh dia sebagai manusia. Hakikat zat dia tu terdiri daripada jantung, paru-paru, apa semua, bukan. Faham? Tapi daripada sifat dia. Sifat. Dia mengkagumi apa? Ilmu dia, contoh. Sifat dia, sabar dia, syukur dia. Sifat. Bahkan orang lain mengambil istifadah daripada orang lain dengan sifat orang tu, bukan dengan dia punya tubuh dia. Faham? Cuma manusia, hakikat zat manusia boleh dijelajah, boleh difikirkan, bahkan boleh dihuraikan pun, sebab itu manusia. Tapi perkataan yang disebutkan tadi ni untuk menafikan bahawasanya apabila satu orang tu tak tahu hakikat zat, maka dia tak boleh ambil faedah. Dia tak boleh dapat rasa bertuhan tu, tak. Macam-macam lah dia punya cakap ayat dia. Sedangkan kita boleh ambil faedah daripada orang yang kita tak pernah tengok muka dia pun. Betul tak? Kita merasai faedah daripada dia. Boleh tak? Kita tak pernah jumpa dia, tak pernah tengok muka dia langsung, tapi faedah daripada dia sampai kepada kita, dan rasa kagum kita kepada dia pun boleh sampai tak? Walaupun kita nampak dia. Ini manusia ni cerita. Berlaku tak? Berlaku. Berlaku. Maka Allah Ta'ala lebih lagi lah daripada itu. Kalau orang tu kita tak dapat jumpa dia sebab dia jauh ke. Kalau zaman dulu lagi lah susah. Yang sampai dia punya hadiah aja.
Yang sampai dia punya bantuan je. Itu je sampai itu. Orang tak pernah tengok, kan? Yang sampai buku dia macam ulama yang kita tak pernah tengok. Tapi dapat menikmati manfaat daripada dia. Dapat kita rasa kagum dengan Imam Syafi'i. Tak pernah tengok Imam Syafi'i. Pernah tengok tak? So kagum tu datang daripada apa? Cerita-cerita peribadi sifat, kan? Macam tu lah. Apa yang payah sangat faham. Tapi bila dia dah terbelit dengan belitan, dia panggil mujassimah, tajsim, penyakit tu dia jadi ketagih. Mulalah akhir sekali berlaku pun. Berlaku di kalangan ulama. Kalau orang awam lagi teruk akan jadi. Faham tak? Ulama maksudnya ulama yang beriktikad seperti itulah. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada satu orang ni, dia beriktikad bahawasanya ulama dah kata maksud Tuhan tu turun, dia bukan zat tu turun. Dia kata tak, Quran kata turun, hadis kata turun, turunlah. Cara turun tu tak tahu macam mana. Dia turun macam ni ke, dia turun laju ke, dia turun macam lift ke. Itu maksud dia. Turun tu turun dengan zat. Maka bila dia guna di tafsir pula ayat Quran, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka kharra Musa sa'iqa. Apabila telah bertajalli oleh Rabbnya, jadi kata tajalli Tuhan pada Tur Sina ni, Allah turun. Betul, orang tanya dia dalam majlis tu, ada anak murid dia duduk sebelah. Turunlah, turun macam ni. Turun duduk atas gunung. Dia akan tafriq pula, pecah. Quran tak sebut pun duduk atas gunung, dia bagi tambah. Sampai anak murid yang duduk sebelah pun dia macam tergelak agak. Anak murid macam mana nak bayangkan. So bila dia mula bayangkan, gunung Tur Sina ni kecil je. Faham tak? Gunung Tur Sina ni kecil. Jadi apa maksud Tuhan tu duduk atas gunung Tur Sina? Gunung Tur Sina ni kecil. Yang lebih besar dari gunung Tur Sina apa? Bumi lah. Jadi macam mana nak faham gajah yang besar kan, duduk berdiri atas semut. Cuba bayang macam mana gajah besar berdiri atas semut. Itu semua malapetaka bila dia cuba tasawurkan. Sedangkan ulama ajar kita nafikan daripada zat Allah itu hatta jisim pun. Habis macam mana? Itulah dia panggil laisa kamitslihi syai'un. Kalau engkau boleh jawab soalan macam mana, itu bukan Tuhan. Kalau soalan tu boleh dijawab, itu soalan dia ditanya kepada bukan Tuhan. Kata Sayyidina Ali, tidak ditanya tentang Allah itu kaifah, dan tidak ditanya tentang Allah itu aina. Bagaimana ditanya kaifah kepada zat yang mencipta kaifah? Dia yang cipta kaifah. Bagaimana ditanya tentang aina kepada zat yang mencipta aina? Aina tu maksudnya tempat. Kaifah tu maksudnya bentuk. Habis macam mana? Laisa kamitslihi syai', itu jawapan dia. Wa huwas samiul basir. Berlebihan ataupun khaut dalam masalah ini bid'ah. Sebab benda itu luar daripada idrak manusia. Maka itulah pegangan salaf, tidak ta'ammuk. Bila bertanya, dia akan tanya soalan seterusnya. Dia akan bawa kepada ajz, lemah. Dia mungkin akan bawa kepada kufur. Sebab dia rasa apa ni. Jadi dia akan nak puaskan dia punya imaging dia akan bentuk Tuhan. Sebenarnya membentuk Tuhan tu adalah untuk mencapai kepuasan tadi. Dia tak puas kalau sembah benda tak nampak. Orang kata jangan. Dia tak puas. Dia nak puas kan, dia buat gambar. Dia nak puas lagi supaya dia boleh peluk, dia buatlah patung. Maka berlakulah agama-agama yang menyeleweng.
berpunca daripada perkara ini. Wallahu a'lam bissawab.